Malaysia, semua hadirin-hadirat muslimin muslimat yang Allah SWT. InsyaAllah, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan, ruang dan peluang untuk sama-sama kita hadir dan khusus pengurusan jenazah, sama-sama kita untuk sama-sama kita ambil sedikit ilmu yang amat penting untuk kita dalam setiap yang hidup. Allah sebut kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Jadi khususnya untuk persediaan kita, kita semua akan menjadi jenazah dan ada yang akan menguruskan jenazah kita dan kita akan menguruskan jenazah lain. Sebab itu urusan jenazah ni fardu kifayah, bukan orang buat kita tak payah. Jadi kita syukur kepada Allah SWT kerana Ustaz Rafi bersama-sama kita. Kalau kita sedia pada Ustaz Rafi banyak mengendalikan jenazah seluruh Malaysia. Kalau kita tengok di TV dan sebagainya, Ustaz Rafi dapat berpeluang bersama-sama kita di muzium ni. Saya telefon Ustaz Rafi pun, jadual Ustaz Rafi memang selalu kan, tapi alhamdulillah Ustaz Rafi dapat luangkan masa pada hari ini untuk bersama-sama kita. Jadi tanpa menengahkan masa, kita mulakan dulu majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tanpa menengahkan masa, saya menyebut Fadil Ustaz Rafi untuk menyampaikan ceramah beliau mengenai khusus pengurusan jenazah. InsyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih pada pengacara majlis, Ustazah, yang saya hormati para pegawai, kaki tangan Jabatan Muzium Negara, seterusnya anggota sekretariat daripada Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, tuan-tuan, puan-puan, kakak, abang, adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang mulia ini, dalam cuaca yang baik, kita dapat berkumpul sama-sama untuk mendalami satu ilmu yang diguna pakai sepanjang hayat. Kalau saya anjurkan kursus, dulu saya buat 2 kursus. Satu kursus pengurusan jenazah, satu lagi kursus pra-perkahwinan. Kalau sebut kursus jenazah, kadang orang tak minat. Macam ni lah kan, ni tuan-tuan ni minat ni, kan datang juga kan, waktu cuti pun datang juga kan. Kalau kursus kahwin berbayar pun orang sanggup datang kan. Saya buat kursus jenazah, charge mula-mula kita katakan RM10 satu kepala. Kurang orang tak apa nak datang. Kemudian kita kata ada penaja, tak payah bayar. Okey, ramai sikit lah. Kita buka tawaran peserta 100 orang. Tapi yang datang 80 orang. Alhamdulillah, boleh lah. Bila saya buat kursus perkahwinan, kita charge RM80. Ramai datang. Terhad 200 peserta saja. Dan RM80 tu dah 100 orang dah daftar dah. Lepas tu dapat penaja, RM40 saja bayar. Lagi ramai. Kan? Masya Allah, kita buka 200 orang, tapi yang masuk 250 orang. Siap kata lagi, tak apa Ustaz, tak ada meja pun tak apa, kita duduk tepi je. Kan, tergamak tu kan. Sebab benda seronok kan. Belum lagi saya buka kursus pra-poligami kan. Lagi berlaku kan. Jadi itulah nak kata bahawa dalam bab-bab kita belajar ini ada ilmu yang kita guna sepanjang hayat. Antaranya inilah dia, ilmu pengurusan jenazah. Ya, selagi kita hidup,
kita akan berhadapan dengan bermacam-macam kematian dalam keluarga kita, khususnya, ya, dan juga kenalan kita, jiran tetangga kita, ya. Dalam masa setahun kita mungkin menghadapi kematian keluarga kita, jiran tetangga kita, dan waktu itulah kalau kita sebagai seorang yang rapat dengan keluarga kita ataupun orang yang kita kenal, kawan kita ni, adakah kita hanya datang ziarah dia sahaja tanpa mampu buat apa-apa bantuan, khidmat terakhir? Inilah antara fokus utama kita menjalani ataupun mengikuti kursus seperti ini. Ada orang dia dah banyak kali dah ikut kursus jenazah. Ini bukan kali pertama, saya yakinlah Tuan Haji pun dah berapa kali dah kat masjid, kat surau kan, mesti ada lah kan. Ada yang satu hari tu ada saya buat kursus kat satu tempat, dia kata, Ustaz, saya ni dah 10 kali dah ikut kursus. 10 kali kata dia. 10 sijil saya ada gantung kat bilik tu ni. Alhamdulillah banyak ilmu haji ni kan. Maknanya dia ni handal daripada saya ni. Saya pun tak pernah hadir sampai 10 kursus. Berapa kali dah haji urus jenazah? Sekali pun belum pernah kan. Takut, tak berani, tak yakin. Maka dekat sini dia kata macam mana nak datangkan yakin tu? Takutlah kan nak urus jenazah ni, kok bangun ke apa ke mana tahu kan. Sepanjang hidup kita lah, tak payah tengok cerita Melayu, cerita hantu ke apa kan. Diri kita sendiri, pengalaman kita sendiri. Pernah tak kita tengok mayat tu bangun? Tak pernah kan. Ada orang kata jangan bagi kucing hitam melintas atas mayat. Kalau melintas jadi apa? Bangun mayat tu kan. Ramai orang cakap macam tu kan, sebab pengaruh filem momok dulu kan. Cuba try buat, betul ke tak? Jom kita test kan. Kita try buat eksperimen. Mayat ni bangun ke tidak bila kita lempar dengan kucing? Tak bangun kita try dulu kan. Saja lempar kucing kan. Kalau bangun pun apa masalah? Kan? Kalau bangun katakanlah kan, yang meninggal tu keluarga kita kan. Kita sedih dia meninggal kan. Bangunkan balik dia. Dia hidup balik kan. Tak payah panggil doktor kan. Maknanya dari sudut kita ni lebih kepada mendengar cerita-cerita orang kan. Jadi menyebabkan kita takut tanpa sebab kan. Benda-benda macam tu kita yang sendiri bayangkan, padahal tak berlaku pun. Macam kita lah mula-mula nak ambil lesen untuk memandu kan. Dulu kita manual saja kan. Sekarang dah bagus dah, budak-budak sekarang ni dah ada auto dah. Jadi kalau first kita bawa kereta macam mana? Dah lah mak ayah kita tak pernah bagi kita naik kereta. Tiba-tiba hantar kat driving school tu, cikgu tu kata, okey bawa kereta. Bawa kereta kan. Mana satu gear, mana satu clutch, mana satu minyak kan. Tak tahu kan. Tekan 3 kan. Jadi kita bawa macam mana? 20, 30, 20, 30 kan. Naik kat bukit tu berundur kan. Jadi sebab apa? Tak biasa, tak yakin. Tapi itu proses. Itu cerita mungkin 20 tahun yang lalu. Waktu mula-mula nak ambil lesen. Sekarang macam mana kita bawa kereta? Macam pelesit. Zoom. Siapa tu? Itulah Hajar Sabariah. Hajar Sabariah buat laju kan. Makna kata bahawa alah bisa tegal biasa. Benda yang biasa kita buat lama-lama tak ada apa. Relax je kan. Saya pergi tahun lepas saya pergi pergi umrah. Saya mula-mula turun kat Madinah tu, daripada airport nak pergi ke hotel. Naik kereta kawan bawa. Tiba-tiba saya nampak dekat belakang high beam. Orang Arab ni ganas juga bawa kereta kan. Kanan kiri. Sekali dia potong van kami. Saya tengok dia bawa hikap terbuka, tangan macam ni, kaki je. Dia bawa kawal steering guna kaki. Astaghfirullahaladzim, apa dia buat tu? Nampak tak? Punyalah dia punya action tu kan. Sebelah kaki dia pegang minyak agaknya, sebelah kaki dia bawa kan. Cacat ke apa orang ni kan. Tapi sebab dia dah biasa jalan situ, dia tahu dah mana nak belok kan. Dia dah berani kan. Jadi nak kata bahawa setiap benda yang kita nak buat mula-mula memang akan takut, memang kita tak yakin. Tapi lama-lama bila kita dah first tangan kita dah buat, insya-Allah keberanian, keyakinan tu akan datang. Ya. Baik. Fokus kita pada hari ini ialah untuk melatih keyakinan kita. Selain daripada tu, nak tahu kaedah-kaedah sebenarnya. Ya, saya sebut kaedah ni bermaksud kaedah ni pilihan. Pilihan ni macam mana? Kalau kita lah kampung, kita nak pergi Kelantan. Pergi Kelantan ikut mana? Biasa. Jalan LPT. Boleh ikut LPT 2 masuk Terengganu sampai Kelantan.
Boleh ikut Go Musa, ikut Raup, kan? Boleh ikut Greek. 3 jalan dah. Boleh naik flight, kan? Kalau raja naik kapal, pusing tapak Johor tu, kan? Makna kata jalan tu sama. Tu kaedah perjalanan. Tapi matlamat dia sama saja. Begitu juga dalam ilmu pengurusan jenazah. Apa yang saya ajar, kaedah yang saya pakai boleh jadi berbeza dengan kaedah yang tuan-tuan dan puan-puan belajar sebelum ni. Pula ustaz dipotong lurus. Dulu saya belajar, ustaz tu ajar kena rendah macam ni, kan? Sikit-sikit macam ni, ustaz ni lurus pula. Itu kaedah. Jadi yang kita nak fokus kat sini ialah kaedah tu satu hal. Yang kedua ialah kita punya hukum. Apakah yang diminta ataupun yang perlu kita buat dalam bab pengurusan jenazah. 4 perkara dalam bab rukun ni. Mandi, kafan, solat dan kebumi. Ini saja 4. Ya, yang lain daripada tu mungkin dalam bab sunat ataupun dalam bab adat. Ya, mandi, kafan, solat, kebumi. Ni saya nak bagi mukadimah, kan. Dalam bab mandi. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, kan. Apa benda yang wajib ada? Peralatan ataupun barang yang perlu ada untuk memandikan jenazah. Apa dia? Air. Okey, mandi air satu. Selain daripada air, apa benda yang wajib ada? Sabun, kawarus, kain. Lagi? Apa benda yang wajib ada untuk mandikan jenazah? Jenazah tentu kena ada, kan? Kena ada ustaz. Okey. Wah, itu dah macam rukun nikah tu. Kena ada wali, kena ada saksi. Betul. Tapi kehendak soalan dia ialah apakah peralatan yang wajib ada untuk memandikan jenazah? Maka jawapan tuan-tuan itu, yang pertama je betul. Air. Air saja satu benda yang wajib ada. Adapun peralatan lain, kapur barus ke, sabun, cenana, kain, semua tu, dia bukan satu benda yang wajib ada. Untuk mandi, belum kafan lagi. Mandi. Ya. Maknanya kalau kita nak mandi jenazah, tak ada sebut cenana, tak ada kapur barus. Adakah kita mandi tu tak sah mayat tu? Sah, kan? Jadi itu adalah sunat wangi-wangian. Jadi kalau kita fokus air saja, maka peralatan lain tak ada pun tak jadi masalah. Mandikan macam tu je. Dia sama macam kita mandi wajib. Kita mandi hadas. Kalau kita mandi wajib ni, tak ada sabun, tak ada shampoo, sah tak? Sah. Begitulah dalam mandi jenazah. Sifir dia senang je. Ratakan air ke seluruh badan. Senang je. Ratakan air ke seluruh badan tu mana? Ke kawasan yang boleh kita capai. Kita mandi wajib. Waktu kita nak bersihkan ke seluruh badan ni, kan, macam mana kita nak yakin bahawa belakang badan kita ni kena ke tidak? Macam mana nak yakin? Tak nampak ni. Kita buat macam ni je. Ataupun kita mandi bawah shower, kan. Macam mana kita nak yakin rata ke tidak belakang ni? Perlu ke yakin tu? Yes. Hanya dalam sifat zon, sangka je. Maksud sangka tu macam mana? Kena kot. Okey lah tu. InsyaAllah kena. Jadi maknanya tak perlu kita detail. Ada orang yang terlalu orang tak apa, dia was-was, kan. Detail-detail. Gosok-gosok, mandi wajib sampai setengah jam, 1 jam. Ada orang, kan, teliti. Kenapa? Dia takut tak kena. Tak perlu, itu was-was. Dia mandi je. Ratakan air ke seluruh badan dah. Dalam mandi jenazah begitu juga. Beria sangat orang kadang-kadang, kan, celah-celah kuku nak bersihkan. Ni cotton bud ni, dulu tak pakai cotton bud, dia pakai kain. Gulung, korek telinga mayat, kan. Zaman sekarang pun saya nampak ada orang lagi amalkan cara tu. Kenapa dia buat macam tu? Kita dah ada cotton bud, kan. Nak juga gulung-gulung. Dia ikut cara lama, dia tak faham apa matlamat dia. Sedangkan benda tu pun tak perlu, cotton bud pun tak perlu. Sebab nak mandi jenazah ni, bersihkan di luar sahaja. Kita mandi wajib, bawah shower, ada tak kita korek telinga? Tak ada. Satu lagi bab dalam bab mandi jenazah ni, kan. Kadang-kadang orang nak bersihkan hidung, dia lalukan air, masukkan pipe hidung. Zap. Keluar sini. Zap, masuk sini, kan. Itu biasa. Benda tu perlu ke? Tak perlu. Menyakiti mayat. Nabi dah kata dah, barang siapa yang mematah-matahkan tulang orang mati, orang yang mati jika dipatah-patahkan tulangnya, mereka juga rasa sakit sebagaimana orang hidup dipatah-patahkan tulangnya. Makna kata dia sakit juga. Kita buat kat orang hidup masuk air, sakit. Dia pun sakit. Cuma dia tak menjerit je. Kalau dia menjerit, dia lempang kita. Sakit lah, kan. Kan. Belum kira nak buang najis lagi. Buang najis macam mana? Dia tekannya macam roti canai. Ada.
kan. Boleh lipat perut mayat tu kan. Kenapa nak buang najis macam tu sekali? Yang disuruh ialah buang najis di luar. Tapi cara dia tu macam nak buang isi perut. Kan? Nak siang ikan ke apa kan? Benda begini kita tak perlu buat. Ada yang lagi dahsyat tu siap masuk air kat bawah tu. Rap keluar kan. Menyembur keluar kat bawah tu. Dia masuk air kat lubur tu. Ada saya nampak kan. Dia tak perlu. Kita mandi wajib ada tak masuk paip kat situ. Tak ada kan, kata orang gila ke apa nak buat itu kan. Tak tergamak di akal kan. Tapi ada orang buat macam tu kat mayat kan, kesian mayat tu. Jangan ya. Mandi mayat ni meratakan air ke seluruh badan. Kalau orang tu badan besar sekalipun, poho dia ada 18 lipat, katakanlah besar kan, orang tu beria sangat nak selak, tak kena lagi ni, tak kena lagi, sampai ke dasar tu. Orang arwah tu pun waktu hidup tak pernah sampai ke dasar tu. Cerita yang sampai ke dasar tu kan. Jadi tak perlu. Lalukan air je. Ni belum cerita lagi dalam mayat reput. Mayat reput. Mayat reput macam mana pula kan? Ulat banyak bersepah tu kan. Mayat reput, ulat banyak. Kulit dah jatuh dah. Nak kutip ulat seko-seko. Tu ada lagi seko tu. Ada lagi celah seko kan. Dia ingat kerja forensik nak mencari-cari tu. Lalukan air saja. Nanti kita akan belajar dalam bab tu. Ya, saya akan terangkan bukan sahaja kaedah pengurusan jenazah biasa. Kita terangkan juga macam mana kalau mayat reput, macam mana pula mayat COVID, macam mana pula kalau mayat terbakar. InsyaAllah ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya fokus kita ialah kita nak bina keyakinan dan juga nak tahu sebenarnya cara memandikan jenazah ni mudah sahaja. Pada tangan tuan-tuan tu saya bagi buku kecil kan. Itu nota ringkas. 3 perkara basic. Ya, kalau tengok pada slide kita kat depan ni. Okey. Bagaimana berhadapan dengan orang nazak? Dalam buku tu pun ada. Orang tengah nazak, apa kita nak buat? Takkan menangis saja tengok mak kan? Apa perlu kita bantu dia? Yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, baru mati. Tunggulah besok masjid buka baru kita urus. Banyak orang macam tu, dia biarkan je mayat macam tu. Dia ada kaedah dia, cara dia. Macam mana kita nak aturkan ya? Yang ketiga, urusan dokumentasi. Bab dokumen ni kadang-kadang orang tak tahu. Dia tunggu je lah kat balai polis tu kan, nak buat report. Padahal dia ada cara lain dulu ya. Nak buat report ni kena ada dapat surat pengesahan kematian. Siapa yang sahkan kematian? Ni terus pergi buat balai polis. Cik, saya nak bagi tahu abah saya dah meninggal dunia, saya nak buat report. Siapa yang sahkan kematian? Saya sendiri cik. Cik ni pegawai perubatan ke? Hospital mana? Tak, saya pegawai Muzium Negara. Kan tak kena tu kan. Dia mesti autoriti dalam bab kesihatan kan. Jadi benda macam ni kita kena tahu siapa yang kena sahkan. Kalau dulu tuan-tuan, pegawai yang mengesahkan tu tak kisahlah daripada klinik swasta ke, klinik kerajaan ke, semua boleh. Asalkan dia doktor boleh. Tapi sekarang ni saya tengok dia nak pengesahan daripada doktor kerajaan. Klinik kerajaan atau hospital kerajaan. Jadi benda macam ni perlukan pengetahuan tentang urusan dokumentasi ni ya. 3 bab yang awal ini ada dalam buku kecil tu ya. Dalam bab yang berikutnya tentang rukun, tentang macam mana nak solat jenazah, pengebumian semua tu tak ada dalam buku tu. Sebab apa? Buku tu percuma. Kalau nak yang lain-lain tu kenalah bayar. Ni deh. Kan saya kata pengurusan jenazah ni mudah saja. Ni buku yang saya tulis, pengurusan jenazah mudah sahaja. Istimewa disertakan kaedah dokumentasi pengurusan jenazah reput dan berisiko tinggi. Jenazah COVID, jenazah terbakar, jenazah berulat, lemas, semua ada dalam ni. Termasuklah panduan solat jenazah, solat jenazah gaib. Macam mana solat jenazah gaib? Pernah dengar? Pernah dengar kan solat jenazah gaib kan? Persoalannya siapa yang gaib? Kita ke gaib? Mayat yang gaib. Kadang-kadang orang fikir solat jenazah gaib macam mana? Asal ada solat jenazah dia gaib. Asal ada solat jenazah dia gaib kan. Ya, baik, dalam buku ni ada talqin semua ada kan. Jadi kalau tuan-tuan beli kat Shopee, kita jual kat Shopee je. Ya, harga dia RM35. Tapi istimewa untuk peserta khusus yang berminat dapatkan buku ni, kita jual RM40 insya-Allah. Tapi bukan satu tuan-tuan, RM40 tu dapat 2. Maknanya satu ni jatuh 20 lah. Satu lagi buku apa? 40 kisah orang mati. Setiap kematian ada kisahnya, ibrah dan iktibar. Kalau tuan-tuan penggemar buku Mastika, Pesona, Bicara yang dulu kan, jangan haraplah buku-buku macam tu ada dalam ni. Tak ada.
Jangan harap tak ada cerita mata terbeliak ke, perut busung ke, lidah terjolek ke, tak ada. Ini cerita yang baik-baik. Ya, setiap kematian ada kisah yang baik yang kita boleh jadikan sebagai pedoman. Ya, maka saya buat berdasarkan pengalaman saya lah. Ya, jadi kalau dapatkan boleh jumpa Rustia. Satu ni RM20, dua RM40 lah. Ya, baik tuan-tuan. 3 topik kita ada dalam buku tu, 4 perkara, rukun pengurusan jenazah pun ada, kita dah letakkan dalam slide. Okey, terus kita masuk kepada topik pertama kita, iaitu bagaimana berhadapan dengan orang nazak. Baik, ini bab teori tuan-tuan. Dalam bab praktikal nanti, saya akan terangkan 4 kaedah dalam menyempurnakan jenazah. Ya, iaitu mandi, kafan, solat dan ke bumi. Dalam bab mandi nanti waktu praktikal, biasa kalau tuan-tuan ikut kursus di luar sana, mereka waktu praktikal mesti akan melibatkan air, nak mandi jenazah betul-betul, kan, model tu kan. Bersama dengan saya, untuk praktikal mandi, saya tidak akan menggunakan air. Tak ada guna air. Waktu praktikal lah. Ya. Sebab saya dah start mengajar kursus macam ni sejak tahun 2012. Dah 11 tahun dah. Pengalaman saya, kalau kita waktu praktikal nanti menggunakan air, model tu nanti jadi mayat tu dia kena siram dengan air, maka akan jadi 2 musibah tuan-tuan. Kalau kita guna air, dia akan jadi 2 musibah. Musibah pertama apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan banyak main air. Tu confirm. Pasal apa? Pasal apa banyak main air? Pasal yang jadi model tu nanti kawan-kawan. Time tu lah dia kenakan kawan dia. Ya. Lemas. Kita tak bagi arahan lagi, dia curah dari kat muka kawan tu. Dia geletek kawan tu, cuit pinggang sana, cuit pinggang sini. Time tu lah dia nak dajalkan kawan dia tu kan. Memang saya nampak semua peringkat macam tu. Bukan peringkat sekolah je, sampai peringkat universiti, peringkat kerja, ya. Semua bidang memang saya nampak banyak, ya. Jadi kita tidak menggunakan air kerana pertamanya bila banyak main, jadi fokus tak ada. Yang kedua, lepas tu pula bila dia mandi kat tu, yang ada kat sekeliling tu nampaklah duduk sekeliling tu. Yang lapisan kedua kat belakang-belakang ni dia tak nampak apa benda berlaku. Kan? Apa benda tu? Kenapa dia gelak-gelak tu? Jadi tak dapatlah objektif program tu. Musibah kedua, kalau kita guna air waktu praktikal nanti, yang jadi model tu nanti balik mesti demam panas. Demam panas. Pasal apa demam panas? Bukan sebab kerana badi mayat, tapi kerana kesejukan yang melampau. Time kita mandikan mayat tu lah tuan-tuan banyak soalan. Ustaz, air ni berapa banyak? Ni campuran apa Ustaz? Ustaz nak mula dari mana? Apa doa dia Ustaz? Lagi banyak soalan, lagi lama kawan tu kena mandi. Ustaz, bila nak habis Ustaz? Tak tahu kan? Jadi kita tidak menggunakan air kerana memikirkan nasib kawan tu nanti kan. Yang kedua, dalam bab praktikal kafan, saya akan terangkan macam saya kata tadi, cara pengurusan jenazah biasa, cara pengurusan jenazah badan besar. Tadi kita ada sembang tadi kan, macam mana kalau badan besar kan, nak kena jahit ke macam mana kain tu kan. Kain bidang 60, tapi badan dia bidang 90. Macam mana nak buat? Ada kaedah dia. Macam mana kalau mayat itu mayat reput, ataupun mayat itu pendarahan banyak, ada bleeding dan sebagainya. Itu kaedah ketiga. Yang keempat, macam mana kaedah sekiranya kita belajar, kadang-kadang ada orang dia spread kan, bahagikan. Okey, jenazah lelaki, okey, orang lelaki belajar cara macam ni. Jenazah perempuan, orang perempuan macam ni. Jadi kalau berlaku kematian, kita lelaki yang meninggal mak kita, kita nak bantu tapi tak tahu. Sebab tak belajar cara perempuan macam mana. Rugilah. Ayah kita meninggal, kita perempuan nak mandikan ayah kita tak tahu. Nak kapankan dia tak tahu. Jadi kaedah yang keempat saya akan buat nanti ialah kaedah yang sesuai untuk jenazah lelaki dan wanita. Makna kata kalau kita belajar, mak kita mati kita boleh buat, ayah kita meninggal pun kita boleh buat. Kaedah yang sama juga. Saya tak guna banyak kain pun tuan-tuan. Ada orang nak guna 13 meter kain, 15 meter kain. Saya hanya menggunakan 10 meter kain saja. Cukup untuk jenazah lelaki dan perempuan menutup auratnya. InsyaAllah ya. Siapa yang nak jadi model nanti saya galakkan volunteer. Jangan guna kuasa veto. Kau lah, kau muda. Ingat orang tua tak meninggal. Tu dia tunjuk. Lepas tu pula, kau lah, kau kecil sikit. Ingat orang besar tak meninggal. Banyak orang guna macam tu kan. Sebenarnya dalam bab kursus ni lah kita kena belajar jenazah yang susah sikit.
kan. Saya kalau nampak kursus kat luar-luar kan, ada sekali tu hari saya kata, siapa nak jadi model? Semua orang lelaki semua duduk bertafakur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari jauh tiba-tiba dia angkat tangan. Saya ustaz, kata dia. Gini tangan dia. Rupanya maknya dia nak jadi mayat. Jadi kita buatlah praktikal memandikan dan mengkafankan jenazah pondan. Jadi belajar kat situ. Macam mana dia? Kita nak tahu juga kan. Jenazah pondan siapa yang kena uruskan? Lelaki ke perempuan? Ya ke lelaki? Ni yang dah renovate. Dah modified. Dah habis dah bawah tu, atas tu dia dah tambah dah. Macam mana? Tengok. Lelaki juga yang kena uruskan, ya, sebab apa? Fitrah dia lelaki. Dari segi aurat macam mana pula? Aurat lelaki pusat sampai lutut, orang perempuan penuh kan. Jadi macam mana pula aurat dia? Serupa, pusat hingga lutut. Habis yang atas tu nak tutup ke tak? Tapi bukan aurat. Rezeki. Hai, daya. Yang atas tu kena tutup ke tidak? Bukan aurat tu. Jawapannya wajib tutup. Bukan rezeki. Bukan rezeki. Tak ada kocok. Dia kalau tak tutup tuan-tuan, perempuan, dia akan jadi dua musibah. Musibah pertama apa dia? Musibah pertama orang akan nampak aib dia. Oh, macam tu orang mana? Orang tak tahu jadi tahu. Dosa kita mendedah aib dia. Musibah yang kedua, boleh jadi fitnah pada tukang mandi. Ustaz, kenapa lama-lama kat situ? Jadi kena tutup, tuan-tuan. Itu antara sebab dia, ya, mengelakkan fitnah. Kan? Jenazah pondan pun kita kena uruskan juga, menyantuni dia, ya. Baik tuan-tuan, ya. Okey. Itu antara kaedah kita akan belajar nanti. Dan waktu solat kita akan tengok praktikal. Dan waktu ke bumi pun tak perlu kita pergi ke bawah, gali lubang ke apa, tak payah. Ya, sebab mana-mana kubur pun dah ada tukang gali dia. Dah ada penggali sendiri. Jadi kita perlu buat apa? Yang penting kat situ ialah cara kita nak mengawal pengebumian jenazah tu. Selalu kelang kabut kat pengebumian jenazah ni sebab apa? Yang turun satu mayat, yang menyambut dalam liang biasa 3 orang. Tapi yang bagi arahan dekat atas 30 orang. Semua nak bercakap kan. Tu kepala tu teleng kan. Tu tanah kali tu buka tu sengitkan badan dia. Semua nak bercakap, serabut 3 orang kat bawah tu. Mana satu nak dengar ni? Lantak lah kan. Jadi kita kena tahu kaedah yang lebih sesuai. Yang mana tak payah bagi arahan pun kita tahu apa kaedah dia. Terutamanya orang lelaki lah. Orang lelaki yang akan turunkan jenazah kat bawah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana berhadapan dengan orang nazak? Orang nazak ni macam mana kaedah dia? Nak tanya soalan. Orang nazak macam mana keadaan dia? Apa tu? Sesak nafas. Okey. Lagi? Macam mana keadaan orang nazak? Kejang-kejang. Kejang-kejang betul. Lagi? Macam mana keadaan orang nazak? Kakak, macam mana keadaan orang nazak? Air. Betul, berbuih kan? Dia ada jawapan yang paling tepat. Orang yang tengah nazak, dia dalam keadaan terbaring. Mana pernah orang nazak berdiri? Ada? Kau kenapa? Tengah nazak. Tu kan nazak tu semput. Tengah berdiri dia. Dia mesti terbaring kan? Jadi bila dia terbaring, apa yang perlu kita buat? Pertama Nabi sebut lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan pada orang yang hendak mati ni kalimah la ilaha illallah. Ajar dia. Macam mana bila dia terbaring, kita nampak dia macam dada dia kencang kan, macam sempit nak bernafas, mata dia mula ke atas kan, badan dia mula tadi kata kejang, tegang kan. Maka kita dekat dia, bisik kat dia, la ilaha illallah. Itu yang Nabi ajarkan pada kita. La ilaha illallah. Bukan dalam drama Melayu atau sinetron Indonesia. Asal orang nak nazak, nak mati, dia ajar mengucap panjang. Pak, ikut saya Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia ajar pada orang nazak. Ini berlakon ni. Yang tengah nazak boleh ikut pula. Asyhadu an la
ilaha illallah. Siap sambung lagi. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi. Ini semua pembongak kan. Siap ada lagi maksud kan. Ingat dah habis dah aku bersaksi kan. Semua pembongak kan. Dia nak menunjukkan husnul khotimah tu kadang-kadang jari macam ni kan. Siap masuk syahadah kan. Mati. Ini semua berlakon. Berlakon ni dia ikut arahan pengarah. Kalau pengarah kata, kan bangun balik mayat tu. Kenapa tuan? Kurang feeling. Buat sekali lagi. Mati balik. Hidup balik, mati balik. 30 kali pun tak ada masalah. Sebab berlakon. Hakikatnya orang nak mati, nak sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah. Ya, kita ajar yang ringkas yang Nabi ajar, la ilaha illallah. Itu sahaja. Janganlah panjang-panjang, tak perlu. Dia tak mampu. Kalau kita ajar la ilaha illallah tapi dia boleh mengucap panjang, itu dia punya rezeki. Kita ikut sunnah saja. Ya? Yang kedua pula dalam bab yang dalam bab la ilaha illallah ni juga, nak ajar dia tu jangan kita terlalu perlahan, berdayu sangat, dan jangan terlalu laju sangat. Orang tengah nazak ni, kita pun kata ikut saya bang. La ilaha illallah. Itu bang, tuan-tuan. Jangan kita buat macam tu. Silap-silap yang nazak ni lempang kita, copet sikit kan. Orang tengah semput ni dia buat panjang pula kan. Jangan kita buat panjang-panjang. Dia tak boleh, dada dia sempit. Nak panjang-panjang tak boleh ikut. Dan jangan terlalu laju pula. Ikut saya bang. Ahlu zikri falam annahu la ilaha illallah. Dah buat tahlil pula. Pun tak boleh. Sederhana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cuba ikut. La ilaha illallah. Sehingga dia dapat mengucap sekali pun cukup. Dia dah dapat sekali, dah lah susah nak sebut. Ilaha illallah. Sekali je. Okey, tak payah kita paksanya lagi. Walaupun dia masih ada nyawa, biarkan dia. Ya. Jangan dia dah sebut la ilaha illallah. Alhamdulillah bang. Nah tasbih teruskan. Jangan. Dia tengah nazak nak bagi tasbih pula kan. Yang digital tu tap. Selit kat jari dia tu kan. Kita dapat sekali dia dapat mengucap pun alhamdulillah syukur. Sebab Nabi sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam dia dapat sebut kalimah la ilaha illallah, masuklah dia ke dalam syurga. Sekali cukup dah. Dah dapat susah payah la ilaha illallah. Sekali dia dapat sebut cukup. Jangan kita ajak dia bersembang pula. Nak air bang? Nak, kata dia. Tak boleh. Sebab dia mesti perkataan terakhir itu. Jangan dah sebut macam tu kita ajak dia minum ke, menyembang ke, jangan. Macam mana, sakit lagi ke? Kalau dia bercakap, tak apa, kita yang ajak bersembang kan. Maka kita pastikan kalimah terakhir ialah kalimah ni. Sehinggalah dia mati dan membawa kalimah ni. Sekiranya dia dalam keadaan koma, dalam keadaan tak sedar, dalam keadaan sakit sangat, kita ajar la ilaha illallah, dia langsung tak bagi apa-apa reaksi, maka kita ajar yang ringan sikit. Allah. Sebut Allah. Kita tengok macam susah sangat dia nak sebut kan, turun naik kan. Maka kita minta dia bagi isyarat. Kalau Allah pun dia tak boleh nak sebut, minta bagi isyarat. Bang, kalau dengar suara saya, cuba abang bagi tanda abang terima kalimah ni. Gerakkan jari ke, mata ke, lidah ke. La ilaha illallah. Dia pun gerak jari dia. Maknanya dia terima kalimah tu. Cukuplah. Jangan paksa lagi. Biarkan dia pergi dengan tenang. Dan sekiranya dia langsung tak bagi tanda, langsung tak mengucap, tahu-tahu dah meninggal, macam mana nak buat? Orang pun tanya, dapat mengucap tak? Tak dapat. Sian dia kan, tak dapat. Tak tahulah mana dia mendih. Kita jangan cakap macam tu. Kalau orang tanya kita dapat mengucap ke tidak ke, kita jawab je insya-Allah dapat. Sangka baik, husnuzon. Mungkin dia mengucap, cuma kita dia tak perasan, tak dengar. Maka kita husnuzon. Di sisi kita ialah kita ikut sunnah. Di sisi dia bergantung pada Allah nak izinkan dia atau tidak. Ya. Sebab Allah sebut yusabbitullahul ladzina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Taala
dia akan meneguhkan ucapan orang yang beriman dunia dan akhirat. Kalau orang ni beriman, kalau orang ni beramal soleh, ketika dia nak mati, walaupun tak ada orang di sisinya mengajarkan kalimah itu pada dia, dia pasti akan dapat mengucap juga. Mesti dapat ucap. Ni janji Allah. Wa yudillullahu zalimin, dan Allah boleh sesatkan orang zalim. Siapa orang zalim tu? Dia berdosa, buat maksiat pada diri sendiri. Maka ketika dia nak mati, walaupun ada ramai orang ajar kalimah itu pada dia, Allah tak izinkan kalimah itu keluar daripada mulut dia. Takkan. Ni kita takut jadi seperti itu. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Kerana dia tahu diri kita macam mana, hidup kita macam mana, pura-pura ke atau betul-betul taat. Semua Allah Ta'ala tahu. Ya, maka janganlah kita bermain-main dengan Allah Ta'ala. Baik, kalimah ini adalah kalimah yang perlu kita ucapkan pada orang yang meninggal dunia. Okey, yang kedua, bacakan mana-mana surah Al-Quran kepada pesakit. Apa-apa surah pun boleh. Saya tak erti lah baca surah Yasin, tak apa. Qul huwallahu pun boleh. Al-Fatihah saja pun boleh. Apa-apa pun, kerana Al-Quranus syifa. Quran itu ialah penyembuh, penawar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada anak-anak sakit, demam panas, kita pun minta kat ustaz tolong buat air. Kan? Ustaz buatkan air boleh tak? Selalu macam tu kan. Saya pun kadang-kadang orang telefon. Buatkan air, anak saya menangis kan. Air apa nak kak? Susu ke syoren ke, nak air apa kan? Kita tahulah maksud dia nak air penawar. Ya? Sebenarnya air penawar ni kita sendiri boleh buat. Tak reti lah baca-baca. Al-Fatihah reti tak? Al-Fatihah pun boleh. Ambil air tu, bismillahirrahmanirrahim. Nak minum. InsyaAllah. Kita yakin saja Allah Ta'ala pasti akan sembuhkan. Begitu ya. Maka surah Yasin ke surah apa pun boleh, kerana Al-Quran tu memang penawar, penyembuh. Ya. Tadi surah Yasin, surah Ar-Ra'd. Dan sekiranya dua surah ni terlalu panjang, kita pula tak sempat nak membaca panjang-panjang, baca dua surah pendek sebagaimana sunnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, sakarat, waktu itu Siti Aisyah membacakan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Orang tengah sakit, kita bacakan Al-Falaq dan An-Nas. Pun dah jadilah. Ya, ini sunnahnya. Baik. Yang ketiga, orang tengah sakit ni tunaikan apa jua hajat dia selagi mampu. Dia nak air, bagi dia air. Nak air, kata dia. Dia dah sangat nak bercakap, bibir dah kering dah ni. Nak air, kita pun nak air, kejap. Kita pun ambil air kat luar tu, air hijrah kan. Air hijrah. Nak minum. Tak nak air hijrah. Tak nak pula. Ambil air mineral pula. Tak nak mineral. Oh, si master tak nak, tukar pula air Evian. Oh, tak nak juga. Air apa yang kau nak ni kan? Kita dah tension dah ni. Nak air tapi tak nak minum. Try lagi, buat fresh orange. Nah, air. Tak nak fresh orange. Buat kopi O, tak nak. Menyirap darah aku. Kau nak air apa sebenarnya ni kan? Bubble bee, kata dia. Bubble bee minta mencabar kesabaran betul kan? Kau ni kan, kau bukan, kau minta kan? Waktu tu dia diuji, kita pun diuji. Dia diuji kerana kesakitan, kita diuji untuk kesabaran. Sabar. Melayan orang pesakit ni memang kena banyak sabar. Kan? Sebab dengan situlah kita punya jalan pahala. Yang bersabar. Nak ya, kejap ya, nanti saya pergi beli. Pergi beli. Carilah kat mana ni beratur panjang, ambil nombor semua kan. Sampai gila kita, cari apa ni dek? Belilah ni topping RM20. Nah. Sampai ke rumah menitik-nitik dah cari kan. Nah, air. Tadi minta kan. Orang tengah sakit ni kadang-kadang datang selera dia. Kadang-kadang hilang selera dia. Kita bagi kat dia air, dia pun minum. Sekali sedut je. Dah tak nak dah. Menyirap tak dah kita. Kau tahu tak aku menghadap jam lagi, beratur lagi. Sabar, tak payah jelas kat dia. Waktu tu kita kena banyak bersabar. Astaghfirullahalazim, ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah. Saat ini aku serahkan segala-galanya padamu ya Allah, pemilik kuasa langit dan bumi. Waktu tu kita serahkan segala urusan kita pada Allah. Sabar. Dia tak nak minum, kita bedal hari tu. Masalah. Jadi waktu ini kesabaran kita diuji, memang kena banyak bersabar. Terutama kalau yang sakit tu orang tua kita, mak ayah kita. Kan? Kadang-kadang dia merapu-rapu, cakap macam-macam. Waktu tu kita lagi dekat dengan dia. Kan? Sebab itu tanda-tanda awal dia nak meninggal dunia. Tiba-tiba nampak orang yang dah meninggal dunia. Atuk kau datanglah. Atuk,
dah 15 tahun dah atuk mati. Kadang-kadang dia nampak sesiapa yang kita pun tak kenal kan. Bila dia datang, boleh jadi itu syaitan. Syaitan datang mungkin akan menyerupai orang yang dia sayang. Tujuan dia apa? Dia nak memurtadkan orang sakit ni, mengkufurkan dia. Atuk datang ni, Tok, saya sakit Tok, sakit sangat ni Tok. Tak apa, Atuk tahu. Atuk nak bawa kamu masuk syurga ni, nak ikut tak? Nak. Tadi dengar nak bumblebee kan? Ni Atuk bawa ke syurga. Ada Tok kat syurga? Ada kan. Dia pujuk kita. Dalam hadis sebut pujuk kita, mari kita ikut Atuk. Keluar daripada Islam. Islam bukan agama kita. Kau kena ikut agama Majusi, Yahudi. Dia akan pujuk kita. Kalau orang ni lemah iman dia, tak ada orang yang bantu dia, tak ada orang yang guide dia, kita khawatir dia mati dalam keadaan kufur. Itu sebab tadi wayudi lungahu zalimin, Allah boleh sesatkan orang zalim. Maka benda ni yang kita takut. Pastikan bila dia murah perapu tu, kita lagi dekat kat dia. Bersabar. Relax, tenangkan dia kan. Dia dah nampak macam-macam tu, dekat. Ya. Baik. Antara tanda-tanda husnul khatimah, kematian yang baik. Ni banyak orang tak perasan. Dia perasan lepas dah meninggal baru perasan. Ya. Orang yang dah lama sakit, contohnya kita jaga mak kita kat hospital atau kat rumah. Adik-adik berkumpul. Tiba-tiba mak sihat. Mak dah baik dah ni. Dah. Mak nak masak ni nak makan kan? Mak pun masak. Kita tengok mak dah sihat dah. Alhamdulillah. Okeylah mak, saya tak dapat lama ni. Saya dah lama cuti ni, nak kena balik ni. Maka time tu hati-hati tuan-tuan. Ya. Barangkali itu adalah tanda-tanda terakhir dia. Banyak jadi. Dia balik saja. Kak, mana kak? Dah sampai mana dah? Mak dah jatuh ni. Mak sakit dah ni. Tahu-tahu dah meninggal. Dia selalu macam tu. Tanda-tanda husnul khatimah ialah seseorang tu dia sakit lama, tiba-tiba dia bagi tanda seolah macam dia dah sihat. Kemudian dia meninggal. Itu berlaku pada Rasulullah sendiri. Kan ketika mana Rasulullah sakit selama hampir 2 minggu. Di hari terakhir kematiannya tu, pada hari Isnin, pagi subuh tu Nabi bangun. Sahabat terkejut, Nabi bangun. Ya Rasulullah dah sihat kan. Semua seronok kan. Abu Bakar ketika itu duduk kat depan, berundur kat belakang nak suruh jadi imam. Nabi bagi syarat, teruskan jadi imam kan. Abu Bakar pun solat. Dan yang tahu bahawa Rasulullah nak wafat ialah Abu Bakar je. Sebab Abu Bakar rapat dengan Nabi kan. Dalam solat dia pun menangis. Sahabat pun belik, kenapa Abu Bakar menangis? Rasulullah dah sihat, seronoklah. Sebab Abu Bakar dah tahu dah tanda-tanda dia. Tetapi takdir Allah, ketika itu dia tergerak nak pergi ke kebunnya. Ya Rasulullah, aku minta izin nak pergi kebun. Sebab dah lama tak tengok kebun. Abu Bakar pergi. Sayyidina Umar pun pergi tempat lain. Semua tinggalkan Rasulullah sebab dah sihat. Tiba-tiba dapat berita Rasulullah dah wafat. Sebab itulah Umar tak dapat terima hakikat. Kan? Tadi solat subuh dengan aku, tiba-tiba meninggal dunia. Siapa yang nak isterinya jadi janda, nak anaknya jadi yatim, cakaplah Muhammad dah wafat. Punyalah marah kan. Sebab apa? Sebab itulah tanda-tanda husnul khatimah. Seseorang tu dah lama sakit, tiba-tiba dia sihat kejap, boleh cakap dengan kita, kemudian meninggal. Itulah dia. Ya. Jadi bila nampak tanda macam tu, lajak sikit masa. Biar dalam 3 hari lagi ke, duduk sama-sama dengan mak kan. Ada confirm lepas 3 hari, kalau dia dah sihat lagi, insya-Allah sihat dah tu. Kalau dalam 3 hari tu dia tak sakit balik, tu maknanya tak lama dah tu. Itu biasa yang berlakulah tanda-tanda dia ya. Baik tuan-tuan. 3 perkara yang kita dah bincang ini, dan yang keempat, tak ada dalam slide, tak ada dalam nota. Perkara yang perlu kita buat pada orang yang tengah nazak ialah bimbing dia supaya husnuzon, sangka baik pada Allah. Banyak orang ketika mana dia meracau-racau, orang biarkan dia. Mak cakap apa tu? Biarlah dia meracau-racau tu. Kan? Sakit sangat ni. Ya Allah, batikan je aku ya Allah. Aku ni banyak dosa ya Allah. Dia sangka buruk pada Allah. Aku ni banyak dosa, aku ni tak semayang kan. Mesti masuk neraka ke apa ke. Dia macam-macam. Maka ketika ini kita bimbing dia. Mak, sabar mak. Sakit ni penyembuh dosa. Istighfar. Bimbing dia. Sehingga dia bersangka baik pada Allah. Kerana ada satu hadis qudsi. Allah Ta'ala menyebut, aku menurut pada sangkaan hamba-Ku. Jika hamba-Ku bersangka baik kepadaku, maka aku akan bagi kebaikan pada dia. Jika hamba-Ku bersangka buruk padaku, maka aku biarkan dia dalam keadaan kesesatan. Sebab tu orang tengah nazak ni, bimbing dia supaya sangka baik pada Allah. Istighfar mak, insya-Allah Allah ni terima ibadah kita, Allah terima keampunan kita. Begitulah kaedah dia ya. Baik, selesai bab yang pertama. Ada persoalan? Bagaimana berhadapan dengan orang nazak? Tak ada, tu biasa. Kan?
Ya, sebab apa? Dia giar pertama, giar kedua biasalah. Ada juga. Oh, dah biasa ni. Jalan fisik ke telinga tu seorang kan ramai-ramai. Jadi kata semua Allah. Ya, betul. Macam mana nak bisikkan tu? Ramai-ramai ke seorang? Sunnahnya seorang-seorang. Kan kita tak kisahlah kanan ke kiri ke, afdalnya kanan lah. La ilaha illallah. Buat 2-3 kali. Agak-agak ramai lagi ada adik-adik lain, kita bagi peluang ke orang lain pula. Ya, jangan kita seorang je balun setengah jam kita seorang je kan. Bagi jam pada orang lain juga, ya. La ilaha illallah. Jangan bagi dia tekanan. Yang lain diam je. Supaya dia selesa, dia terima kalimah tu. Takut-takut di hujung usia dia benci kalimah tu. Bila orang ramai desak dia, la ilaha, ingat aku nak mati ke? Dia takut macam tu. Maka jangan paksa dia. Agak-agak dia macam dia dah lain tu, kita relax dulu. Lepas tu dia balik. Mak, cuba ucap mak, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru bagi dia tenang. Nak menghadapi orang tengah nazak ni, kita bagi dia tenang. Jangan kita push dia. Takut dia mati tanpa kalimah ni, kita push dia. Jangan. Tekanan pada dia, takut-takut menerbitkan kebencian. Bila dia benci kalimah tu, apa gunanya? Mati pun tak ada guna. Kita takut tu. Dalam zaman canggih dia dah rakam dia tak ada, dia letak dia tak pakai handphone kan. Pakaikan earphone kat dia kan. La ilaha illallah. Mudah kerja. Mana mak tu? Sesuan. Dah pasang dah earphone kan. Baik, sebenarnya cara tu tidaklah makna kata kalau kita pasangkan ayat Quran biasanya kan, sebagai suasana tak apa. Makna kata kita nak ada sesiasa ayat Quran di sisi dia. Kita nak baca penat selalu kan. Jadi jangan jadikan itu sebagai satu perkara utama. Jadikan itu sebagai satu benda yang untuk suasana saja. Adapun kita sebagai anak ataupun keluarga lah yang perlu bacakan ayat Quran pada dia dan juga bisikan kalimah tu pada dia. Itu sunnahnya. Yang tadi tu kaset ke radio ke apa ke, itu nak suasana supaya dia rasa macam tenang dalam Al-Quran, mendengar alunan Quran, itu saja. Wallahu alam. Alright, ada soalan lain? Ya, Puan. Betul. Dia dalam keadaan koma. Kadang-kadang doktor kata dia ni tak ada harapan. Ya, hanya bergantung pada mesin. Dua keadaan. Satu, memang dia tak ada harapan tu maksudnya dia dah mati sebenarnya, brain dead. Ya, otak bila dah mati, sebenarnya mayat orang tu dah mati dah. Cuma yang nampak dia bernyawa ni sebab pam. Oksigen masuk, dia pam jantung dia. Sebenarnya dia dah mati dah. Ya, maka bila cabut dia akan mati. Yang kedua, dia tak brain dead lagi. Tapi doktor kata memang tak ada harapan nak sembuh. Boleh jadi dalam keadaan begini doktor kata boleh bawa balik ke apa kan. Kita pun bawa balik. Maka dalam keadaan begini pilihan itu berdasarkan doktor. Doktor yang tahu kerana bidang dia. Bukan bermaksud kita nak cabutkan nyawa dia, habiskan nyawa dia, tidak. Kita nak yang terbaik daripada menyeksakan dia lama-lama kat situ. Baik kita ikutlah saranan. Ada orang yang kadang-kadang doktor kata dalam masa sehari, 2 hari pergilah dia. Kadang-kadang sampai 2 minggu boleh hidup lagi. Mana benda ni rezeki. Kadang-kadang dia sihat balik. Makna benda macam tu walaupun di pemikiran ataupun pandangan doktor kata tak ada harapan, ya, kuasa Allah, ya kan? Setiap benda tu mesti ada cara dia. Jadi kita ikut saranan dia dan pastikan semua adik-beradik setuju, keluarga setuju, kita buatlah. Jangan buat keputusan seorang diri. Sebab kalau kita buat keputusan seorang diri tak mesyuarat, dia akan jadi masalah kemudian hari. Kau yang cabut mesin tu kan? Dia akan salahkan kita pula cabut nyawa mak. Banyak jadi macam tu. Bincang adik-adik mak apa. Walaupun adik-adik tu muda lagi ke kan, adik kita sekolah lagi ke, apa doktor kata nak cabut mesin mak ni kan, macam mana? Ikutlah doktor kata apa, ikut sajalah kan. Makna semua dah tahu dah, dia tahu kita ni minta pandangan dia baru buat. Dia dalam bab ni tuan-tuan, bab kematian ni kadang-kadang orang ni dia keliru. Contohnya ni luar pada soalan tadi Nabi sebut 3 perkara jangan kamu lewatkan. Pertama, waktu solat. Bila masuk waktu solat, segera solat. Kedua, bila ada kematian, segera uruskan. Ketiga, bila ada satu anak dara perempuan dah cukup umur, dah jumpa jodohnya, segera nikahkan.
Maka dalam hal ini, kalau kita cerita pasal jenazah tadi, banyak orang nak segera urus jenazah. Jangan lambat-lambat. Pagi meninggal, tengah hari nak ke bumi dah. Banyak orang macam tu. Ya. Kita kena fikir juga keadaan orang jauh. Kenapa saya cakap macam tu? Persoalan dia, 3 perkara yang Nabi sebut tentang solat, tentang jenazah, tentang anak perempuan. Kita ambil solat. Kita zuhur pukul 1. Solat awal waktu Nabi suruh. Kalau kita solat zuhur pukul 3, asar pukul 4, pukul 3 kita solat. Berdosa ke tidak soalan dia? Solat zuhur pukul 3 berdosa ke tak? Tak kan? Pukul 3 tak berdosa. Melewat-lewatkan waktu, melewat-lewatkan waktu tu ialah di hujung. Nak masuk waktu asar ni, asar pukul 4, 3.55 baru dia solat. Itu sengaja, kalau dia sengaja. Kan? Maka dalam hal itu, ialah berdosa. Tapi solat pukul 2 ke pukul 3 ke tidak berdosa kerana Nabi suruh solat awal waktu kerana ada ganjaran dia. Solat di awal waktu. Kan? Maka tidaklah kata, kena ni. Lagi bagus. Tapi kalau kita ada hal lain, pukul 3 pun tak apa. Dalam waktu solat zuhur lagi. Itu yang pertama. Dalam bab jenazah, kadang-kadang ada orang nak cepat. Kenapa ni? Tak boleh lambat ni. Zuhur meninggal, asar nak kena ke bumi dah. Cuba fikir keadaan orang jauh. Adik-beradik yang jauh. Dia duduk kat KL. Mak dia tu duduk kat Kelantan. Nak jalan sana 7 jam, 8 jam. Dia kata, mak dah tak ada dah ni. Pagi. Kita nak bersiap ke sana, nak uruskan anak semua sampai mungkin dalam pukul 3 petang. Maka jenazah dah ke bumi tengah hari. Apa perasaan si anak yang jauh ni? Sedih, kecewa. Apa kesan yang berlaku kemudian? Bergaduh. Banyak orang macam tu. Kau yang ni tak sabar-sabar, aku nak tengok mak, tak boleh. Antara punca adik-beradik retak kerana masalah ni. Sebab itulah, disuruh segera itu, sekiranya tak ada apa-apa masalah. Semua dah setuju. Jenazah pun dalam keadaan yang baik. Maka buatlah. Kalau jenazah dah uzur betul, dah keluar darah apa semua, nak kena ke bumi dah ni, tak ada pilihan, terpaksa ke bumi. Tapi kalau jenazah dalam keadaan baik, pastikan semua setuju. Mesyuarat. Adik-adik jauh pun, bang, tak maaf bang, jenazah ni nak ke bumi pukul 2 petang, abang sampai pukul apa? Kalau ikut waste pukul 3.30 sampai. Kita pun tengok jenazah, okey? Okey bang, tak apalah, kita ke bumi lepas asar, abang slow bawa. Kadang-kadang dia kelang kabut, tukar minyak, langgar traffic light. Sebab apa nak kejar kan? Banyak macam tu. Banyak orang mati ketika nak hadir urusan jenazah. Dia kalut. Saya sendiri pun tuan-tuan, pernah sekali nenek mertua saya, isteri saya punya nenek meninggal di Dungun. Rumah dekat Dungun. Saya duduk kat Gombak masa tu. Gombak Dungun, lebih kurang dalam paling laju pun saya pernah bawa 3 jam setengah. Standard 4 jam. Paling laju lah tu je. Kan? Ya. Dia meninggal waktu zuhur. Betul-betul waktu zuhur. Satu suku macam tu. Ya. Saya masa tu nak ambil anak sekolah, kelang kabut, nak siap-siap semua kita balik kerja kan. 2.30 kami tolak daripada rumah. Saya tekan, saya tahu dia orang ni cepat nak ke bumi jenazah ni. 2.30 saya tekan minyak 16, 18 man. Langgar traffic light, lantak lah kan. LPT kan. Sampai kat sana pukul 5. First saya punya achievement 2 jam setengah. Tak isi minyak, tak ada berhenti apa, berkelip-kelip dah kan. Tawakal dia sebab nak kejar. Sampai sana pukul 5, jenazah dah siap ke bumi. Frust. Kita frust. Isteri saya pun frust. Sebab tu nenek lagi, tak boleh, kita kena segerakan ni, berdosa lambatkan ni. Tak. Berdosa kalau sengaja, macam mana perbuatan orang kafir, bila meninggal dia tak ke bumi hari ni. 3 hari baru dia ke bumi. Seminggu baru dia ke bumi kerana adat mereka. Ni yang berdosa. Kita kalau sekadar daripada pagi meninggal nak ke bumi lepas isyak pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Selagi mayat tidak uzur. Rasulullah sendiri pun wafat pada pagi Isnin. Ada riwayat mengatakan dia dikebumikan pada hari Rabu. Makna kata, kenapa Nabi itu lambat sangat? Sebab sahabat nak bagi peluang kepada orang-orang Islam yang lain nak hadir solat jenazah Nabi. Sebab itulah kita kena tengok keadaan mayat. Wallahu a'lam. Ya? Ada soalan? Ya bang. Kalau yang meninggal macam gitu, kita tak ada tanda-tanda apa kan? Tiba-tiba meninggal kan. Banyak kes macam tu. Sebab itulah kita pun sebagai orang yang di luar ni, kita pun tak dapat jangka kan. Dia dah meninggal dalam keadaan macam tu kan. Jadi itu adalah diri kita sendiri. Sebab tu sebelum tidur, Nabi dah ajar dah perkara-perkara yang perlu kita buat.
Ya, antaranya kita baca 3 kul, kita amalkan tasbih Fatimah, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 3 kali itu. Baca ayat kursi. Barang siapa yang tidurnya dengan baca ayatul kursi, sekiranya meninggal pada hari itu, maka insya-Allah dia meninggal dalam keadaan yang beriman. Makna kata meninggal dalam keadaan hati dia bersih. Kita amalan itulah. Jangan kita penat terus tidur. Takut macam itulah, sesedar dah mati kan. Itu adalah diri sendiri. Wallahu a'lam. Soalan lain? Ya Tuan Haji? Dulu kita pernah dengar kan orang tidur jatuh kaki. Tanda-tanda tu. Baik. Kadang-kadang ada orang bagi tanda-tanda. Tanda-tanda 100 hari, tanda-tanda 40 hari, tanda-tanda seminggu. Hidung jatuh, telinga jatuh, kaki sejuk. Cuba tengok kawan-kawan. Ada tak? Ada tak tahu tanda tu kan? Baik. Ekon sejuk. Itu ekon lain Adapun demikian, macam saya katakan, dalam Islam ini dia ada dalam bab hukum, ada dalam bab kaedah. Ya. Tanda-tanda itu lebih kepada kaedah. Dia tak disebut dalam hadis, tak disebut dalam Quran. Ya. Nabi tak pernah sebut 100 hari macam ni, 40 hari, tak ada. Ia adalah kaedah kerana apa? Berdasarkan pengalaman orang-orang terdahulu, orang-orang lama. Dia melihat, 40 hari lepas dia ada cakap kat aku, perut dia bergetar. Mana orang, antara tanda kematian 40 hari perut dia bergetar. Kan? Makna benda-benda begitulah yang ditulis, disusun berdasarkan kaedah. Ya? Adapun hidung jatuh ke telinga ke, itu adalah kaedah juga. Kalau orang sakit lama, hidung dia pun dah tegak ni, tiba-tiba layu kan, telinga dia pun mengucup. Boleh jadi kita nampak, boleh jadi tak ada langsung. Jadi itu adalah kaedah. Ya? Makna kata benda begitu, kadang-kadang kita perasan, kadang-kadang lepas dah meninggal baru kita perasan. Patutlah arwah tu malam tadi dia belanja kawan-kawan staf Muzium Negara. Kan? Elok pula kan. Habis kursus jenazah, dia belanja makan. Kan? Tahu-tahu pagi dia meninggal, masa belanja tu kita seronok kan. Tak heran pun dia belanja, seronok lah kawan ni belanja makan. Besok dia meninggal baru teringat, ya Allah patutlah semalam dia buat begini. Tanda-tanda tu biasanya kita nampak selepas meninggal. Ya? Jadi itu adalah kaedah orang lama supaya kita ni bila nampak tanda-tanda macam tu, jangan jauh daripada orang sakit ni. Dekatkan. Allahuakbar. Ada soalan lain? Ada? Baik. Okey. Dalam live. Macam mana dengan pesakit tinggal di hospital? Ada hospital tak benarkan waris tinggal di hospital. Baik. Kadang-kadang dia dalam ICU, dia dalam ward pesakit, CCU dan sebagainya. Kita tak boleh teman dia. Jadi macam mana nak buat ni? Dia ditidurkan ke kan? COVID, macam COVID kan? Maka dalam hal ini, sekiranya dia masih dalam keadaan sedar sebelum dia ditidurkan, kita minta dia mengucap. Itu antara kaedah dia. Dan sekiranya dia memang tak sedar, dia sakit-sakit terus tak sedar, maka dalam hal ini, kita daripada jauh, sekiranya tak dapat nak pergi ke tempat dia, sama ada dekat cermin ke, ataupun kita kat luar ke, ya Allah, sampaikan kalimah La ilaha illallah kepadanya, ya Allah. Kita bisikkan La ilaha illallah, baca surah Yasin, baca surah Ar-Ra'd, apa sahaja perkara yang boleh kita buat untuk bantu dia. Ya, insya-Allah Allah sampaikan. Wallahu a'lam. Ada soalan? Baik, kita terus kepada perkara yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Okey, Dek, orang baru meninggal dunia cakap apa? Alhamdulillah. Arwah. Tak, dia baru meninggal dunia, kita nak cakap apa? Arwah terus. Innalillah. Bukannya Alhamdulillah. Alhamdulillah meninggal dah kawan. Kita sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sebagaimana firman Allah, wa basyirus sabirin allazina idza sabatkum musibatun qalu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Beri kabar gembira pada orang-orang yang sabar apabila ditimpakan musibah pada mereka, mereka mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah, pada Allah kita kembali. Ini kalimah istirja, kalimah musibah. Dia bukan hanya pada orang mati, orang sakit pun kita sebut macam tu, kan? Ayah awak sakit, innalillahi wa inna rajiun. Cakap macam tu. Dulu orang tak biasa kalimah ni. Dengar kalimah ni dia takut. Belum mati lagi lah kan? Bukan. Itu kalimah musibah. Mati ke, sakit ke, kehilangan sesuatu ke, kita frust ke, kita tension ke, maka inilah kalimah innalillahi wa inna rajiun. Sedih sangat kita kan. Ya. Dan kalimah ini bila berlaku bab kematian, dia bukan khusus pada kematian orang Islam sahaja.
Banyak orang keliru, dia fikir kalau orang Islam je. Kalau orang kafir mati, nak sebut innalillah tak boleh. Kan? Michael Jackson mati, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dia bukan Islam lah. Habis sebut apa? Sebut rip. Rip tu. Rip. Rip tu apa? Rest in peace kata kan? RIP kan? Ramai orang kata RIP kena sebut rip, komen rip semua kan. Masuk rest in peace tu maksud apa? Berehatlah dengan tenang kan? Semadilah kau dengan aman. Maka itu adalah salah satu konsep doa. Adakah orang kafir yang tak beriman dia mati kita boleh doakan dia? Tak boleh. Perkara ini jelas ketika mana berlaku pada ayah saudara Nabi SAW. Siapa nama dia? Betul dah tu. Tapi Abu Jahal tu pun bagian yang jaga Nabi siapa? Abu Talib. Abu Jahal tu kan. Betul lah tu pasal dia juga kan. Abu Talib ketika mana di usia hujungnya nak meninggal dunia, waktu itu Rasulullah hadir padanya, Nabi kata, "Pakcik, ucaplah la ilaha illallah. Saya jamin kedudukan pakcik di syurga nanti." Nabi pujuk pakcik dia nak suruh masuk Islam. Waktu tu Abu Jahal pun ada. Dia kata, "Wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad. Kau kena kekal dengan agama kita." Dia pujuk juga. Lalu akhirnya Abu Talib pun kata, "Ya Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita." Maka matilah Abu Talib dalam keadaan kufur. Lalu Rasulullah sedih kerana ini pakcik yang membesarkannya daripada kecil tapi tak dapat membawa iman. Lalu Nabi pun berkata pada sisi mayat pakciknya, "Wahai pakcik, aku berjanji akan mendoakan keampunan Allah kepada pakcik." Dia nak doakan Allah ampunkan dosa pakcik dia tak beriman tadi. Lalu turunlah teguran Allah Ta'ala dalam surah Taubah ayat 113. Tidak boleh mana-mana Nabi atau orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu kaum keluarganya sendiri, setelah nyata orang musyrik itu tempatnya di neraka. Lalu bila Allah tegur Nabi, Nabi pun tidak mendoakan pakciknya. Kalau Nabi pun dah tak mendoakan pada pakciknya yang tak Islam, apatah lagi kita. Tak boleh doakan pada orang kafir yang mati. Ya, waktu hidup kita boleh doakan dia, dikurniakan hidayah, dipermudahkan urusannya, boleh. Ya Allah sembuhkan penyakitnya, boleh. Tapi kalau dia mati, tak boleh doakan dia dah. Habis. Ya, itulah sunnahnya dalam Islam. Ya, baik. Maka bila orang kafir mati, jangan sebut RIP, hukumnya haram. Sebut apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimah kita orang Islam mesti bawa. Orang kafir pun kalau dia dengar berita orang Islam meninggal dunia, you tahu tak itu mat sudah meninggal lah, RIP kata dia. Dia tak sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ada tak ada sebut innalillah? Tak ada, dia sebut RIP juga kan. Sebab tu cara mereka. Kita ada cara kita. Maka ikutlah cara kita. Orang mati tu beriman ke tak beriman ke, sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya pada manusia, binatang mati pun kita sebut. Bela kucing mati, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ikan laga kita mati, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jalan-jalan kita pijak semut mati, innalillah raji'un. Lipas terbang kita tepuk mati, innalillah raji'un. Rotek motor mati, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Boleh ya. Bolehlah kategori musibah juga kan. Baik. Innalillah tak cukup. Tak habis. Sesungguhnya daripada Allah. Apa dia? Macam tergantung kan. Sesungguhnya daripada Allah. Daripada Allah apa? Macam tergantung innalillah kan. Boleh juga kita buat macam, kadang-kadang kita malas nak type panjang, tapi dalam hati kita sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita sebut innalillah. Itu maknanya macam short word lah untuk kita kan. Jadi tak adalah kata kita sebut macam tu saja, tulisan saja. Macam tu lah biasanya orang macam tu kan, dia short pendek je kan. Baik, Al-Fatihah kan. Nak dulu macam tu kan. Baik. Yang kedua, orang yang baru meninggal ni tutup mata dia. Kerana biasanya mata orang yang baru meninggal dia pandang ke atas, terbuka. Kita jangan lurus sangat tengok atas. Apa benda dia pandang tu tengok kan. Memang tak ada apa-apa kat atas tu kan. Sebab apa mata dia ke atas?
Kerana dia memandang rohnya keluar daripada ubun-ubun kepalanya. Ketika sahabat Nabi Abu Salamah radhiyallahu meninggal dunia, waktu itu matanya terbuka. Melihat matanya terbuka, sahabat-sahabat yang melihatnya pun berkata-kata, kenapa mata macam tu Apa dia buat Macam kita lah tengok mayat yang pelik-pelik sikit. Kenapa mayat tu perut dia kembung kenapa tangan macam tu Kenapa mata macam tu Kita suka macam cakap macam tu kan. Tengok mayat, cakap yang tentang mayat tu. Lalu Nabi masuk, Nabi pun melihat matanya terbuka, Nabi pun tutup matanya. Sunnah kita tutup mata mayat. Tutup mata mayat. Dan ketika itu Nabi berkata, sesungguhnya orang yang mati itu, rohnya akan pergi melalui hujung kepalanya, ubun-ubun ni. Maka ketika itu matanya akan mengiringi pemergiannya. Maknanya Nabi kata ini adalah fitrah. Biasalah mata terbuka tu. Tutuplah mata tu. Dan Nabi kata, hendaklah kalian semua berkata yang baik-baik ketika ini. Kerana di saat ini, malaikat yang hadir semua mengaminkan kata-kata kita. Maknanya Nabi kata, cakap yang baik-baik je sekarang ni. Nak malaikat aminkan ni. Ada buat doa Tak ada. Tak adalah doa yang khusus. Boleh kita baca Bismillah billati Rasulillah. Bismillah billati sunnati Rasulillah. Kan? Dengan atas nama dengan atas nama Allah, dengan nama Allah, atas jalan sunnah Rasulullah. Itu boleh kita bacakan juga. Ya. Maka dalam hal ini ketika mana kita melihat orang yang meninggal dunia, hendaklah bercakap yang baik-baik. Sebab itulah jadi dalil ataupun jadi kebiasaan kita, lepas solat jenazah, kadang-kadang imam akan cakap, apa kita nak katakan pada mayat ini? Baik. Apa kita nak saksikan pada mayat ini? Baik. Maka itu adalah kias kepada ucapan Nabi tadi. Hendaklah kamu berkata baik-baik, kerana ketika ini malaikat aminkan kata-kata kita. Maka cakap yang baik je. Baik, baik. Janganlah kita duduk kat belakang saf. Mana ada baik? Dia yang paling jahat sekali. Kat dalam muzium negara ni, dia lah paling setan. Jangan. Kan waktu tu kita kena jaga kan. Nabi dah pesan dah, jangan kita menghina orang yang mati. Kerana kalau yang mati itu dalam kalangan ahli syurga, kamu hina dia, kamu berdosa. Kalaulah orang yang mati itu dalam kalangan ahli neraka, kamu hina dia, cukuplah balasan Allah kepada dia. Kamu tak payah pula hukum dia. Nabi pesan macam tu. Kan? Maka jangan hina orang mati. Walaupun yang mati itu bukan Islam. Ya, bukan Islam. Nabi ketika mana jenazah orang bukan Islam, orang kafir, Yahudi, adalah kafir, Yahudi pula tu kan. Maknanya Yahudi ni bangsa yang terlaknat dari dulu kan. Lalu depan Nabi. Maka Nabi berdiri. Melihat Nabi berdiri, sahabat pun berdiri. Sehingga jenazah tu pergi, Nabi duduk, sahabat duduk. Ya Rasulullah, yang lalu tadi Yahudi. Kenapa kita perlu bangun? Kata Nabi, walaupun dia bukan dalam kalangan kita, bukan orang beriman, dia tetap perlu dihormati. Akhlak Nabi. Kan, hormat pada orang yang telah meninggal dunia. Ya, dan benda itu memberi kesan pada siapa? Orang sekeliling yang hidup. Orang Islam bila tengok orang bukan Islam mati, dia hormat. Bukan menghina. Kadang kita tengok orang-orang yang tak berilmu ni, bila tengok orang kafir mati, dia gelak lah. Kan? Baru ni ada satu kelab malam dekat luar negara, terbakar. Berpuluh orang mati. Kita tengok rata-rata yang komen tu orang Islam. Padan muka, kau sambunglah kelab malam kau kat neraka. Macam-macam ayat dia hina kan. Apa reaksi orang bukan Islam baca? Kau ni tak simpati kepada keluarga dia. Tunjuklah kesian sikit. Nampak tak? Menunjukkan imej buruk pada agama kita. Saya pun kata, minta maaf pada kawan-kawan yang bukan Islam. Ini bukan sunnah Nabi. Bukan cara Nabi. Nabi menghormati setiap kematian. Ya, siapa yang menghina jenazah yang dah meninggal dunia, sesungguhnya dia bukan dalam kalangan Nabi, bukan dalam kalangan umat Nabi saya tu. Lepas tu Nabi kata, ini baru komen yang baik. Tengok respon orang. Lepas tu kita kena tunjuk akhlak yang baik. Ya, jangan kita menghina pada orang yang dah meninggal dunia. Itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kadang-kadang kita kat highway kan. Ada jenazah tu jalan slow. Kita pun lambat. Foto. Tak apa. Dalam keadaan macam tu kita tengok slow je kan. Saya pun potong. Tak tahan aku kan. Dia bawa 80. Horn panjang cepat sikit kan. Dalam hal ini, kalau kita bersama dengan dia, rombongan, maka kita duduk belakang. Biar dia jalan dulu. Tapi kalau kita ni orang luar, siapa-siapa tak meninggal tu, jalan je lah. Kan, kalau ada ruang kita potong. Tapi kita hormatlah, janganlah kita macam marah kan. Jangan kita menderum lama sangat kan.
kita hormat dia. Jangan kita apalah dia ni. Kadang-kadang kita nampak kalau Cina matikan, dia letak lama perlahan, tung tang bergendang kan. Baling dulu baling duit kertas kan. Kita pun katalah apalah Cina mati ni menyusahkan orang. Itu cara dia. Kita kalau berlaku kematian pun, bila orang hina cara kematian orang Islam, tentu kita akan marah. Maka jangan kita hina dia, biar aja cara mereka. Allah Alam. Ada soalan? Ustaz, kalau tak tutup macam jenazah boleh ke? Macam mana tak tutup? Buka je kan. Malam-malam dia datang ke rumah. Sunnah je kena tutup. Cuba tutup. Ni antaranya lah. Urut kedua-dua mata dia. Urut perlahan. Kalau tak boleh tutup juga, kita urut guna minyak. Kau rumah ada minyak apa? Masak? Guna minyak masak. Betul? Guna minyak masak. Ataupun olive oil tu ke, lotion baby tu ke, yang minyak tu kita urut untuk melicinkan dia, sebab mata dia dah kecut. Urut perlahan. Jangan guna minyak cakapak. Terkebel-kebel mata dia je. Dia ada orang kata ustaz minyak gamat pun boleh. Ikutlah kan. Minyak hitam pula dia minta kan. Kalau guna minyak masak, pastikan minyak masak yang baru. Jangan yang mak awak dah goreng malam tadi. Dah gorengkan koli tu kan. Ambil lah dalam koli tu kan. Yang dah berkeladak tu kan. Ambil. Letak kat mata ni, datang kucing jilat. Sedap pula mata orang ni kan. Kucing hitam pula tu kan. Dah bangun mayat tu. Ya. Baik. Jadi kita urut mata dia sehingga tutup. Sekiranya tak boleh tutup, guna kaedah urut, kita letak bahan, barang-barang. Antaranya batu. Batu kerikil yang kecil-kecil tu ambil, confirmkan tu batu, basuh. Duit ada juga, tu kaedah yang ketiga. Duit shilling 50 sen. Kita ambil batu dulu. Batu tu kita bersihkan. Confirmkan tu batu. Kadang-kadang kita nampak macam batu, seakan-akan batu. Bila letak kat mata, taik kucing. Jangan cair kan. Sekiranya batu tak ada, jangan guna bata. Bata dia buat kan. Sebelah rumah tu ada buat rumah kan, minta satu kan. Bata pula. Jangan ya. Guna shilling ataupun apa-apa logam yang kecil. Shilling 50 sen tu, ambil, letak kat mata dia. Ada orang berpandangan tak boleh sebab ini cara orang Cina, kita tak boleh ikut. Itu cara mereka, itu budaya mereka, memang kita tak ikut. Kita buat cara ini ialah kaedah untuk menutup mata mayat. Kaedah tutupkan mata dia, beratkan mata dia. Ya, shilling antara kaedah dia. Dan kalau guna shilling ni, pesanan saya jangan dibiarkan lama, takut terlupa. Dia letak shilling kat mata mayat tu, lepas tu tutup dengan kain muka mayat. Lepas tu WhatsApp masuk, dia balas WhatsApp, dia WhatsApp call. Dah meninggal dah pagi tadi kan. Jiran-jiran mula datang. Jiran-jiran datang, sedih, arwah ni baik. Dia suka belanja orang makan. Inilah orang yang paling baik kat taman ni. Boleh tak saya nak tengok muka arwah? Boleh. Kita lupa duit shilling tadi. Dia pun bismillah, tak bulan. Astagfirullah, mata duitan. Kecoh satu bandar tu kan. Keluar buku mastika. Nama saya kan, saya dulu sini tu ada letak Quran dah, letak sudu lah apa semua. Sebagai pemberat tu. Mana? Siapa bunyi? Apa dia? Bunyi sama je kita. Baik. Letak Quran tidak dibenarkan. Bukan tempat dia. Letak kat mata ke, letak kat perut ke, letak kat kepala ke. Jangan. Dia tak ada. Saya yang pernah nampak. Betul. Tujuan dia kata nak letak kat dada. Kita tak tegur kadang-kadang. Kita ni kadang ada yang lebih usia pada kita kan. Jadi takut jadi Isu pula. Macam mana nak tegur? Ada kaedah dia bang? Ada kaedah. Macam mana? Kita nampak Quran kat dada tu, bagi jawab telefon bang. Kan terlepas kan? Kau telefon lah. Atas telefon. Okey. Pergi. Atuk dah sampai lah. Macam mana nak buat Quran tu? Cara kaedah dia nak tegur, kita takut dia terasa hati. Kan? Kalau kita letak nak ambil takut terasa hati kan? Dia ada kaedah dia. Apa kaedah dia? Caranya ialah kita duduk depan mayat tu, kita ambil Quran tu, jangan letak, saya nak baca. Bacalah. Baca. Macam itulah kaedah dia. Jangan kita ambil simpan terus, marah orang. Biarlah situ Quran tu. Kita nak tegur tak berani. Kita ambil,
Buat apa tu? Nak baca. Okey, baca. Baca lalu kita ngunduh. Dah tak nampak dah simpan. Yang penting baca lah. Yasin wal Quranil Hakim. Jadi itulah kaedah dia. Kita nak tegur kadang, yelah betul lah, suka semua orang berani nak menegur kan. Itulah antara kaedah yang saya bagi kan. Kalau berani buatlah kan. Alright, ya. Ini kaedah dia. Sudu betul. Sudu, belakang sudu lebar tu kita letak kat mata. Itu kaedah, ya. Sekiranya guna duit shilling pun tak boleh, batu pun tak jadi, kita ambil selotip kertas. Selotip kertas tu, sebab apa saya mention selotip kertas? Gam dia nipis. Kita letak kat kelopak dia, tarik kat bawah mata dia. Lepas dah selesai nak mandikan mayat, kita buka senang. Bukan tak boleh guna double tape, boleh. Tapi nak menanggal tu lah jenuh. Nah, double tape yang tersiat kulit mata dia sekali kan. Ya. Ini selotip ya. Surgical tip tu dia takkan. Betul, yang medical tape tu pun boleh, surgeon tu kan. Yes, hospital selalu pakai. Biasa kami kat hospital pun kita guna kaedah tu. Surgeon tape tu, dia jenis gam tak kuat. Boleh buka, dia tak koyakkan kulit. Ingat ya, selotip bukan stapler. Takut tulis stapler. Guna gun pula tu. Tam. Jahit pun tak boleh. Kalau orang bukan Islam, dia bukan guna selotip tuan-tuan. Sebab saya ni dua bidang ya. Saya bukan pengurusan jalan Islam je. Non-Muslim pun saya belajar. Kita guna kaedah gam uhu. Tutup mata mayat guna gam uhu. Buka besar-besar, titikkan macam air tam. Letak. Mulut dia kita gam. Memang selamat. Itu kaedah dia. Ya. 3 second. Yang kuning kan. Betul. Memang tak terbuka selama-lamanya. Saya pernah pernah melihat satu jenazah Cina. Dia dah siap dah diuruskan dalam bilik mayat. Lepas tu dia tarik keluar kasket tu, keranda tu. Dalam keranda tu ada cermin. Jadi kita boleh intai lah muka mayat tu. Saya ngintai muka dia senyum tuan-tuan. Cina ni mata tersenyum lah. Husnul khotimah ke ni? Terfikir tuan-tuan. Masa tu saya tak ada ilmu lagi dalam bab tu. Sehinggalah saya belajar satu bidang yang asing. Orang lain tak pernah ambil bidang ni. Orang Islam tak pernah ambil. Namanya Diploma Science in Embalming and Undertaker. Sebab tu orang panggil saya Ustaz Undertaker. Jangan main-main. Tuan-tuan Google nama, TikTok ke apa ke, cari Ustaz Undertaker. Keluarlah saya. Bukan wrestling tak pernah wrestling orang Chop slam pun tak pernah. Kan? Yes, pengawitan dan pengurusan mayat. Maka mayat itu rupanya melalui proses pengawitan. Ubat dimasukkan dalam badan, hancur badan, dibawa keluar segala kaviti. Boleh tengok video ke? Kita buka video simulasi dulu, tengok cara dia. Tuan-tuan ya. Tak apa. Boleh. Okey, tengok video dia dulu, relaxkan dulu dan semua jenazah yang diimport atau untuk diekspor perlu menjalani proses pengawitan. ini ketika Astro Awani interview saya. Mayat ini akan melalui satu proses iaitu kita akan keluarkan, cari 2 urat dalam badannya. Itulah kita urat akli dan bin. Yang mana 2 urat inilah yang akan dijumpai keluar untuk memasukkan tercair problik ke dalam badan mayat. Kita akan gunakan lebih kurang jenazah dewasa dalam 12 liter tercair problik. Yang tujuan untuk mengawet mayat supaya dia dapat bertahan lebih lama dan juga memenjarakan darah yang tertinggal dalam badan mayat. Sampai itu, bila ubat itu masuk atau hormon itu masuk, maka dia akan gunakan keluar darah. 70% badan kita ini ada tercair. Maka sebaik badannya ialah darah semua jadi keluar. Kalau dia keluar pula, ialah untuk kita kaedah dia dinamakan sebagai cavity embalming. Iaitu satu kaedah membuang segala cavity atau organ-organ dalam badan. Itulah selain daripada darah dan organ-organ itu tidak jantung, hati, limpa, sumur, kencing, oksigen, semua yang perlu dibuang-buang, dibuang keluar, dan itulah punca mayat cepat merebut dan membusuk. Dan dia akan dirodok daripada perut ni naik ke atas. Kita bersebut dia menggunakan satu organ dan seterusnya organ tadi semua akan dibuang ke antiseptik dan setelah itu barulah mayat akan dikeluarkan secara biasa, iaitu mandikan. Dan dia makan masa dalam tempoh
1 hingga 2 jam. Islam itu sendiri menuntut agar disegerakan pengurusan jenazah. Hukumnya pun mudah. Andai tiada keperluan, maka ia jatuh haram. Baik. Itulah kaedah dia. Kita cari urat arteri dan vein, buang darah, masuk ubat formalin, dan kita akan rodok mayat guna troka ni. Troka ni satu besi tajam. Dia tajam ni. Di kelilingnya ni ada lubang-lubang. Kita dah hancurkan, dia akan sedut kat sini. Kat belakang ni kita akan masukkan satu batang pipe tube lah. Kita sedut tu guna pipe, bukan saya sedut, tak ada. Guna pipe. Jadi kita rodok kat perut mayat, atas, bawah, depan, belakang, semua kita rodok, hancurkan, dia akan sedut krok. Bahasa serba salah. Yalah, rasa macam takut kan, macam dululah masa mula kan, macam bunuh mayat berkali-kali rasa. Duduk. Tapi lama ada apa pun. Memanglah rasa seram tu ada kan. Tapi inilah proses bagi orang bukan Islam. Mereka simpan mayat 3 hari, seminggu, 2 minggu tu biasa. Jadi untuk mengelakkan mayat tu cepat mereput, mereka terpaksa buang organ dalaman badan. Sebab ini punca mayat cepat mereput. Darah-darah ni perlu dibuang. Kerana darah ni antara tempat pertama yang busuk. Ya? Kita orang Islam tak melalui benda ni. Tapi bagi orang Islam yang meninggal di luar negara, nak bawa balik ke Malaysia, ini kaedah yang diguna pakai di luar negara. Rodok perut mayat. Ya, dalam istilah embalming, pengawetan mayat, dia ada 4 kaedah. Pertama, namanya surface embalming. Surface embalming ni apa? Kita embalm dekat atas permukaan saja. Ubat formalin yang mana kita guna untuk awet ataupun nak bagi ikan-ikan kat laut tu segar, kita siram kan. Itu pun disiram mata mayat, dekat mata, hidung semua. Kedua, namanya hypodermic embalming. Apa dia? Kita hanya injection saja pada badan mayat. 5 liter formalin, guna shrink tu, kita cucuk kat seluruh badan mayat. Dia cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini. Cerita apa tu? Dia cucuk seluruh badan kan. Begitulah keadaan dia. Yang ketiga, namanya ialah arterial embalming. Arterial embalming itulah kita masukkan ubat melalui urat. Urat dalam badan kita ada 2. Arteri dan vein, itu urat besar. Dia berada dekat leher, yang mudah capai lah. Dekat bawah lengan, dekat atas ari-ari ni, ini kawasan dialisis, orang cuci darah, dia akan keluarkan urat kat sini, bawah peha. Maka dia akan masukkan ubat dekat bahagian arteri, darah akan keluar melalui bahagian vein. Itu proses tu. Dan yang keempat, cavity embalming. Cavity embalming ni ialah proses kita kena buang segala organ dalam badan mayat. Organ tu. Macam tadi lah, godok, sedut. Macam mana nak tahu badan ni dah habis ke belum sedut? Macam mana nak tahu agak? Dah habis ke belum ni? Tak nampak ni. Dia ada bunyi dia. Bunyi dia tu seakan-akan macam kita order TOS limau dalam cawan. Air tu dah habis, tinggal ais. Rot, nak sedut lagi kan. Itulah bunyi dia. Jangan teringat mesti tengah hari ni baru nak order itu teringat pula kan. Ya. Ini keadaan dia. Macam jenazah orang Islam yang tinggal di luar negara, kalau nak bawa balik ke Malaysia, buat macam ni? Yes, inilah kaedah dia. Kerana mereka tak nak mayat tu membusuk di dalam pesawat. Prosedur wajib bagi setiap negara di luar. Termasuk negara jiran kita, Indonesia, Thailand, Singapura. Ya. Kita di Malaysia sahaja tidak terlalu strict dalam bab ni. Bila mayat Indonesia, orang Bangladesh, Pakistan, kalau meninggal di dalam Malaysia nak bawa balik ke luar negara, kita tak guna kaedah ni. Kita guna 2 kaedah saja. Iaitu apa? Surface embalming dan hypodermical embalming. Kita cucuk je. Cucuk. Hukumnya, kalau di negara asal dia mati tu, ada tanah kubur, boleh ke bumi situ, dia nak bawa balik, hukumnya haram. Sebab sengaja. Meninggal kat mana? Meninggal kat Australia, nak bawa balik, tak apa, duit saya bayar, tak ada masalah. Bukan masalah duit, tapi menyakiti mayat, ya, melewat-lewatkan urusan dia, dosa. Yang kedua, harus sekiranya tempat yang dia meninggal tu tak ada kubur orang Islam, tak ada orang Islam nak uruskan mayat dia. Contohnya negara China, yang kita tahu negara China ni tidak menerima mayat asing. Mayat asing yang meninggal semuanya kena bakar.
Takkan kita nak bakar orang Islam kita. Maka terpaksalah bawa balik. Hukumnya harus. Ya? Kena faham situ. Jadi kalau siapa nak berjalan ke China ke apa, janganlah lama. Tak ada orang Islam, dia seorang Islam dibakar. Baik, kalau situasi dia macam tak ada orang Islam situ dan nak bawa balik pun susah, maka dalam hal ini kita terlepaslah tanggungjawab kifayah kita. Sebab bukan kita sengaja, memang keadaan kat sana saja. Apa boleh kita buat? Kita boleh buat solat jenazah gaib daripada jauh pun boleh. Allahu a'lam. Ya. Alright. Nah, ya. Kalau yang kata haram tadi tu, siapa yang Menanggung. tanggung dosa? Yang menanggung ialah waris. Yang menguruskan tu tak dosa. Yang menguruskan itu dia bergantung pada waris. Nah, contohlah kata orang kata, "Ustaz, kenapa Ustaz buat juga? Kenapa bawa balik juga?" Sebab ramai orang tak tahu. Kebanyakannya jenazah orang Islam yang bukan warga negara kita, bila mereka nak bawa balik, kita tak ada kepakaran dalam bab ni. Siapa yang buat? Orang bukan Islam. Orang Cina, orang India, kasket-kasket tu. Mereka yang akan uruskan mayat ini. Saya pernah ketika mana saya tak ada belajar lagi dalam bab ni, saya pernah uruskan satu jenazah Indonesia di dalam tokong. Sebab mereka urusannya dengan patung-patung apa semua. Kita macam, ya Allah, kesiannya mayat ni. Dalam keadaan mayat tu bogel. Perempuan ke lelaki ke dia bogel je. Jadi apa tanggungjawab kita sebagai orang Islam? Kan? Keluarga nak bawa balik, itu keputusan dia. Dialah yang menanggung. Tapi nak mengendalikan mayat ni, takkan kita nak lepas tangan. Maka sebab itulah saya ambil bidang ni. Saya buat benda ni walaupun dulunya ditegah oleh kalangan dalam kalangan ustaz-ustaz kita ataupun mufti pun ada yang menegah saya, tak payahlah ni orang bukan Islam yang buat. Mereka tak tahu situasi sebenar sebab saya berada di lapangan dah 18 tahun dah melihat benda ni berlaku. Jadi saya ambil bidang ni di Filipina, Manila, Filipina. InsyaAllah lah dalam proses kita nak lebarkan ilmu ini ke peringkat yang lain. Saya insyaAllah lah dalam perancangan ya, untuk ambil TOT. Apa TOT tu? Training of trainer. Nak belajar benda ni, ajar ke orang lain pula tekniknya. Okey. Yang kalau orang Islam buat benda kan, orang itu ditanamkan itu macam mana? Biasanya mereka kat luar negara dia buang dalam tangki septik. Orang Islam buat benda kan, orang itu ditanamkan itu macam mana? Biasanya mereka kat luar negara dia buang dalam tangki septik.